Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak semua? Ustaz harap agar anda semua sehat walafiat bersama keluarga yang tercinta. Baiklah, pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari pendidikan Islam tahun 2 bagi bidang ibadah dengan tajuk bacaan sunat solatku. Mari kita sama-sama lihat, baca dan hafaz. Membaca doa iftitah. Mari anak-anak semua ikut bacaan ustaz. Seterusnya anak-anak cuba hafal bersama ibu bapa dan abang kakak di rumah. Membaca doa iftitah. Doa iftitah ini dibaca selepas kita takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cuba baca berulang kali serta hafaz. InsyaAllah kita cuba baca dan hafaz, dan kita baca di dalam solat kita. Mudah-mudahan kita akan ingat. Seterusnya, yang kedua, membaca ta'awudz secara perlahan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Secara perlahan maksudnya bagi imam. Bagi imam disunatkan membaca Bismillah dan Al-Fatihah dengan kuat. Adapun sekiranya kita sembahyang seorang diri, maka kita baca secara perlahan, sekadar didengari di telinga kita sahaja. Membaca ta'awudz iaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seterusnya Bismillah sampai Al-Fatihah semua. Info perkara-perkara sunat dalam solat terbahagi kepada dua, iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Apakah sunat ab'ad? Iaitu perkara-perkara sunat yang mana sekiranya kita tertinggal ataupun sengaja tinggal, maka kita kena ganti. Sunat kita ganti dengan sujud sahwi. Manakala sunat hayat, bila kita tertinggal ataupun tinggal dengan sengaja, maka kita tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Nilai yang wajib perlu dibuat, yang sunat jangan ditinggal. Yang wajib seperti membaca surah Al-Fatihah, takbiratul ihram, mula-mula sembahyang Allahu Akbar, itu perlu dibuat, wajib dibuat. Sekiranya kita tidak buat, tidak sah sembahyang kita. Manakala yang sunat jangan ditinggalkan. Kerana cepat kita tidak membaca doa iftitah, maka kita sudah kerugian, tidak mendapat pahala membaca doa iftitah. Seterusnya yang ketiga, sunat hayat yang ketiga, membaca amin ataupun amin. Membaca amin
selepas membaca surah Al-Fatihah. Adapun membaca surah Al-Fatihah, rukun sembahyang yang sudah kita pelajari sebelum ini. Bermula bismillah sehingga waladdallin. Itu wajib dibaca, rukun sembahyang. Adapun amin, sunat. Yang keempat, membaca surah selepas membaca surah Al-Fatihah dan membaca amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah maksudnya apa-apa sahaja surah yang kita baca selepas Al-Fatihah. Seperti sekiranya kita ingat surah Al-Ikhlas, kita baca surah Al-Ikhlas. Apa dia surah Al-Ikhlas? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai akhir. Ataupun kita ingat surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sampai akhir. Perkara sunat hay'ah yang kelima iaitu membaca Al-Fatihah dan surah secara kuat. Membaca Al-Fatihah dan surah secara kuat pada solat subuh. Tak kira kita sembahyang seorang diri, kita sembahyang seorang diri ke, kita sembahyang seorang diri, boleh kita baca Al-Fatihah dan surah selepas Al-Fatihah dengan kuat. Lebih-lebih lagi lah kalau sekiranya kita menjadi imam. Tetapi sekiranya kita menjadi makmum, kita tidak disunatkan membaca kuat kerana akan mengganggu jemaah yang lain dan juga mengganggu imam di depan. Pada solat subuh dan pada 2 rakaat awal solat maghrib dan isyak. Pada sembahyang maghrib dan isyak, di rakaat pertama dan kedua disunatkan kita membaca Al-Fatihah dan surah dengan kuat bagi orang yang sembahyang bersendirian dan juga yang menjadi imam. Yang keenam iaitu membaca takbir al-intiqalat. Apa dia takbir intiqalat? Takbir yang mana bila kita berpindah satu rukun kepada satu rukun yang lain. Contohnya bila kita selesai membaca surah Al-Fatihah dan baca surah selepas Al-Fatihah, kita pun ingin rukun, kita mahu rukun, maka disunatkan kita membaca ataupun menyebut Allahu Akbar. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sunat kita membaca takbir intiqalat. Intiqalat ni maknanya berpindah dari satu rukun kepada satu rukun yang lain. Ketika berpindah ke perbuatan yang lain, takbir intiqalat itu iaitu Allahu Akbar. Jangan sebut oh Allah, bukan Allah. Allahu Akbar. Seterusnya yang ketujuh, membaca tasbih ketika rukun. Ini rukun. Membaca tasbih ketika rukun, iaitu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Anak-anak ikut bacaan bersama-sama ustaz. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. 3 kali. Seterusnya yang ke-8, membaca bacaan ketika bangun daripada rukun, iaitu Sami Allahu liman hamidah. Ustaz baca Sami Allahu liman hamidah. Yang ke-9, bacaan ketika berdiri tegak selepas rukun, iaitu Rabbana lakal hamd. Ikut ustaz baca Rabbana lakal hamd.
Rumusan, solatlah yang sempurna kerana solat perkara pertama yang akan dihisab di alam kubur. Jadi kita sebagai seorang muslim, muslimah, maka kita kena jaga sembahyang kita. Kita lakukan dengan penuh-penuh kesempurnaan, dengan bacaannya, bacaan rukun, bacaan sunat, perbuatan kita. Jangan kita buat dengan terkupu kapah, dengan bersegera, kerana kita ingat ada benda lain yang kita nak buat. Kerana solat ini merupakan amalan yang amat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya solat kita tidak diterima, maka amalan-amalan lain pun tidak diterima juga. Seterusnya anak-anak yang ke-10 iaitu membaca tasbih sujud. Tasbih ketika kita sujud. Ini perbuatan sujud. Baca bersama Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sekali lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang ke-11, membaca bacaan duduk antara dua sujud, iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ikut Ustaz baca ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ustaz harap agar anak-anak semua dapat membaca berulang kali dan menghafalnya. Seterusnya yang ke-12, membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat yang ada perkataan Ibrahimiyah. Selepas selawat ke atas Nabi kita Muhammad semasa tasyahud akhir, iaitu ikut Ustaz baca, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekali lagi. Selepas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita pun baca ikut Ustaz ya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekiranya kita tidak sempat nafas, kita boleh baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi sekiranya kita baca sehingga tempat koma ini lebih baik, berhenti di tempat koma. Dan kita jaga juga hukum-hukum tajwid, seperti Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu jaga hukum tajwid. Baris 2 bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Seterusnya yang ke-13, membaca salam yang kedua. Salam yang pertama merupakan rukun sembahyang, wajib dibaca dan wajib didengar di telinga kita.
Manakala salam yang kedua ialah sunat hai'ah, iaitu Assalamualaikum warahmatullah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Info: bacaan amin dibaca nyaring dalam solat berjamaah pada solat subuh, maghrib dan isyak. Manakala pada solat yang lain ataupun dibaca dengan senyap, dibaca dengan hanya didengar di telinga kita saja, maka tiada disunatkan kita menyaringkan bacaan amin itu. Nilai daripada pembelajaran kita ini memahami makna bacaan menjadikan solat lebih khusyuk. Jadi macam mana cara untuk memahami bacaan? Nanti kita akan belajar pula maksud bacaan-bacaan sunat hai'ah ini. Baiklah anak-anak, Ustaz harap agar anak semua dapat membaca berulang kali bersama ibu bapa dan kakak abang di rumah dan menghafalnya serta mengamalkan di dalam sembahyang. Sekiranya kita tidak ingat, kita boleh tampal bacaan ini di depan tempat bacaan kita dan kita boleh baca ketika kita sedang sembahyang, insya-Allah. Tulis besar-besar untuk kita nampak masa membaca itu. Mudah-mudahan kita dapat mengulang-ulang menghafalnya dan kita dapat mengingati bacaan sunat hai'ah ini. Seterusnya Allah Ta'ala akan memberi ganjaran pahala yang besar kepada kita kerana kita telah berusaha untuk membaca dengan baik, membaca dengan sempurna bacaan-bacaan sunat hai'ah ini. Ustaz harap agar anak semua dapat memahami apa yang kita pelajari pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan sama-sama belajar serta membaca bersama Ustaz. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.